Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mastura dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami dari kumpulan 8 yang terdiri daripada saya, Siti Nur Atikah binti Sabri sebagai pembentang pertama, diikuti oleh Nur Aina Sofiah binti Abdul Sahud, pembentang kedua, dan Sarah Surfina binti Zamri sebagai pembentang ketiga. Kami akan membincangkan mengenai tajuk teori pembelajaran kontraktivisme dan aplikasinya. Sebelum kita mendalami tajuk ini, kita perlu mengetahui apa itu kontraktivisme. Kontraktivisme adalah pendekatan pengajaran berdasarkan penyelidikan tentang bagaimana manusia belajar. Setiap individu membina pengetahuan, bukannya hanya menerima pengetahuan daripada orang lain. Seterusnya, kita pergi kepada definisi teori kontraktivisme. Apakah yang dimaksudkan dengan teori kontraktivisme? Teori kontraktivisme merupakan satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berasaskan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Dengan erti kata lain, kita semua mempunyai pengetahuan. Jadi, untuk proses pembelajaran, kita perlu menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada untuk kita kaitkan supaya ia menjadi pengetahuan yang baru. Seterusnya, teori kontraktivisme menurut Von Glaserfeld, metakognisi dan juga Roger Sperry. Mereka ini memfokuskan teori kontraktivisme kepada penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda, tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman yang sebenar. Okey, untuk memberi kita semua kefahaman yang lebih jelas, kita berpindah kepada gambaran bagi teori kontraktivisme. Ini merupakan gambaran seseorang individu. Setiap individu mempunyai otak. Otak ini menggambarkan pengetahuan yang sedia ada. Apabila seseorang guru mengajar sesuatu perkara kepada individu ini, seperti pengetahuan, idea, konsep, maklumat dan sebagainya, ia akan mewujudkan mentor-mentor di dalam kepala individu ini. Mentor-mentor ini menggambarkan bahawa pengetahuan yang guru ajar itu telah pun diterima. Kemudian, pengetahuan yang diterima itu akan berhubung dengan pengetahuan yang sedia ada untuk membentuk pengetahuan baru yang lebih jelas. Jadi, ini adalah gambaran bagi teori kontraktivisme yang kita sedang pelajari. Akhir sekali, saya akan membentangkan mengenai ciri-ciri pembelajaran secara kontraktivisme. Ciri pembelajaran kontraktivisme yang pertama adalah menggalakkan murid bertanya dan berdialog antara murid dengan guru. Hal ini bermaksud ia akan mewujudkan pertalian saling berinteraksi antara murid dengan guru. Ia tidak lagi berpegang kepada konsep di mana guru hanya menuang ilmu kepada murid tanpa murid itu sendiri berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Seterusnya, pembelajaran secara kontraktivisme juga memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dan menggalakkan idea daripada murid. Dalam teori ini, ia mengatakan bahawa murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Kemudian, murid itu mengaplikasikannya kepada situasi yang baru. Ciri pembelajaran secara kontraktivisme juga menunjukkan bahawa proses pembelajaran itu adalah sama penting dengan hasil pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa untuk kita mendapatkan hasil pembelajaran yang baik, kita perlulah mempunyai proses pembelajaran yang baik, iaitu kita perlu berfikir dan mengaitkan pengetahuan yang sedia ada itu
untuk membentuk sesuatu yang baharu. Menerima daya usaha murid juga merupakan antara ciri pembelajaran secara kontraktivisme. Kita sebagai seorang guru perlulah menerima daya usaha murid yang berusaha untuk memberi idea dan pendapat dengan cara memberi penghargaan kepada mereka. Sebagai contoh, kita menghargai dengan cara mengucapkan terima kasih dan memujinya. Hal ini dapat membantu murid itu memperoleh motivasi untuk mencapai kejayaan. Baiklah, sekian sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Aina Sofia untuk meneruskan pembentangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Atikah atas pembentangan beliau. Sekarang kita teruskan pembentangan dengan bahagian yang seterusnya, iaitu contoh pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran abad ke-21 berkait rapat dengan teori pembelajaran konstruktivisme. Antara aktiviti yang dijalankan seperti Think, Pack, Share, Round Table dan 3 Stay, 1 Stay. Cara aktiviti Think, Pack, Share ini ialah topik akan diberikan oleh guru dan murid perlu berfikir sendiri dalam masa tertentu. Selepas masa tamat, murid tersebut perlu berkongsi idea dengan pasangannya. Selepas itu, murid itu juga perlu berkongsi dengan keseluruhan kelas. Contoh bagi aktiviti round table ialah di dalam satu kumpulan, murid perlu menulis idea terhadap masalah yang dikemukakan dalam kertas masing-masing. Kemudian, mereka perlu mengedarkan cacatan mereka mengikut pusingan jam supaya setiap ahli kumpulan dapat menambah atau membetulkan apa yang ditulis. Seterusnya, contoh bagi aktiviti 3 Stay, 1 Stay pula ialah hasil kerja kumpulan ditampal dan seorang ahli akan tinggal di situ untuk memberi penerangan, manakala ahli kumpulan yang lain pula bergerak untuk melihat atau menyoal kumpulan lain. Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa aktiviti yang dilakukan lebih berpusatkan murid dan menggalakkan murid untuk menjana idea, pemikiran yang kreatif dan pembelajaran secara kooperatif. Terusnya, prinsip-prinsip konstruktivisme. Pertama, guru sebagai motivator, iaitu guru hanya memberi tunjuk ajar, pembimbing bagi memudahkan proses pembelajaran. Kedua, pengetahuan dibina sendiri oleh murid, iaitu ilmu dibina dalam minda melalui pengalaman sendiri dan berdasarkan tunjuk ajar dari guru. Ketiga, semakin murid aktif, semakin banyak ilmu yang diperolehi. Dan yang keempat adalah interaksi sosial seperti menanyakan soalan untuk mendapatkan maklumat. Dan yang kelima ialah pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajarannya dengan berusaha sendiri mencari dan menemui jawapan terhadap permasalahan, bukan sekadar menunggu jawapan dari guru. Model Needham 5 fasa. Model ini dihasilkan oleh Richard Needham pada tahun 1987 di United Kingdom. Needham mencadangkan model pengajaran dan pembelajaran yang terdiri daripada 5 fasa. Model konstruktivisme 5 fasa Needham. Terdapat 5 fasa Needham, iaitu yang pertama orientasi, kedua pencetusan idea, ketiga penstrukturan semula idea, yang keempat aplikasi idea dan yang kelima refleksi. Orientasi adalah guru sedia suasana pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar. Contohnya menayangkan video, tayangan atau lakonan berkaitan tajuk yang ingin disampaikan kepada murid. Pencetusan idea ialah guru merancang aktiviti seperti kumpulan, perbincangan supaya mereka dapat berkongsi pengalaman dan dapat berinteraksi.
Penstrukturan semula idea pula ialah guru memberi tugasan yang boleh mencabar minda. Mencabar minda dari segi mencabar idea asal mereka atau idea rakan mereka supaya dapat membina pengetahuan sendiri. Aplikasi idea pula, murid mengaplikasikan apa yang dipelajarinya. Pengetahuan baru yang diperolehi dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah dalam situasi baharu. Refleksi ialah membuat perbezaan antara pengetahuan asal dengan pengetahuan baru. Hal ini membantu pelajar untuk berfikir kembali proses pembelajaran yang menyebabkan perubahan kepada idea mereka. Pelopor teori konstruktivisme. Pertama, John Dewey. Kedua, Lev Vygotsky. John Dewey. Beliau dilahirkan di Burlington, Amerika Syarikat pada 20 Oktober 1952. Beliau merupakan ahli psikologi dan pendidik. Menurut John Dewey, pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang melibatkan belajar dengan cara membuat, iaitu learning by doing. Kaedah ini dapat membantu pelajar untuk berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. Lev Vygotsky dilahirkan pada 17 November 1896 di Rusia. Beliau merupakan seorang ahli psikologi Rusia terkemuka. Beliau berpendapat interaksi sosial amat penting untuk pembelajaran seseorang. Contohnya, interaksi anak dengan ayah di pantai dengan menjelaskan makhluk-makhluk laut yang terancam. Terdapat dua konsep penting dalam teori Vygotsky. Pertama, ZPD dan yang kedua, scaffolding. Mari kita lihat apa itu ZPD. ZPD ialah Zone of Proximal Development atau dalam bahasa Melayunya, Zon Perkembangan Proksimal. ZPD adalah kemampuan menyelesaikan masalah di bawah bimbingan orang dewasa melalui kerjasama kawan-kawan yang lebih mampu. Orang dewasa atau orang yang berpengalaman serta orang yang mahir akan memberi tunjuk ajar dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Scaffolding. Scaffolding adalah bantuan guru kepada pelajar untuk belajar dan menyelesaikan masalah. Bantuan diberikan dengan cara dorongan, petunjuk, peringatan dan memberi contoh. Pada tahap awal pembelajaran, guru akan memberi bantuan kepada pelajar. Setelah pelajar itu agak mahir, guru akan kurang memberi bantuan. Dan setelah pelajar itu benar-benar mahir, guru akan memberi peluang kepada pelajar untuk belajar sendiri dan meneroka tentang ilmu tersebut. Aplikasi teori pembelajaran konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, bagi pembelajaran subjek sains, guru menerangkan tentang kesan kekurangan kalsium terhadap pertumbuhan-tumbuhan. Contohnya, pertumbuhan terbantut, batang lemah, daun kuning dengan bintik coklat yang mati. Setelah itu, pelajar mengetahui kesannya dan guru menyuruh pelajar untuk mencari tumbuhan yang kekurangan kalsium di luar bilik darjah berdasarkan apa yang sudah dipelajari sebentar tadi. Pelajar menghubung kait keadaan tumbuhan dengan apa yang dipelajarinya. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan tajuk ini menerusi implikasi daripada pengertian konstruktivisme. Yang pertama, pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan murid. Yang kedua, pengetahuan pelajar yang dimiliki adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan dan bukannya pengajaran yang diterima secara pasif. Ini bermaksud dulu cikgu masuk dalam kelas, cikgu mengajar, kita terima. Tetapi berdasarkan teori pembelajaran ini,
Pelajar sendiri yang melakukan aktiviti dan hasil daripada aktiviti tersebut adalah pengetahuan yang baru terhadap pelajar. Seterusnya, guru berperanan sebagai fasilitator di mana guru ini akan membantu pelajar dalam membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Bukan itu sahaja, guru akan bertindak dengan mengenal pasti pengetahuan murid sebelum merancang kaedah pengajarannya dengan menggunakan sifat asas tersebut. Oleh itu, guru berperanan sebagai mereka bentuk bahan pengajaran yang bertujuan melahirkan seorang murid yang mampu membina pengetahuan baharu. Baiklah, seterusnya kita akan lihat implikasi positif pembelajaran secara konstruktivisme. Yang pertama, murid akan lebih berfikir, lebih faham, lebih ingat, lebih yakin, lebih berkemahiran sosial dan lebih seronok. Sebagai contoh, Sarah akan bagi satu situasi. Aminah dengan Abu ni dapat satu tajuk. Berdasarkan tajuk tersebut, mereka perlu berfikir dan fahamkan tajuk tersebut, barulah mereka boleh mempersembahkan tajuk tersebut. Apabila mereka persembahkan tajuk tersebut, mereka akan lebih ingat dan setelah mereka ingin mempersembahkan tajuk itu, mereka perlulah yakin dan mempunyai kemahiran sosial yang baik. Setelah selesai pembentangan, kawan-kawan akan merasa seronok dan melakukan satu interaksi antara pembentang dan juga audiens. Maka lahirlah satu pelajar yang mempunyai sifat pembelajaran secara konstruktivisme. Namun begitu, teori pembelajaran ini mempunyai cabaran sendiri, iaitu yang pertama, guru merasa bahawa mereka ni tidak mengajar. Yang kedua, amalan pembelajaran ini agak tidak realistik. Yang ketiga, guru merasakan penerangan mereka ini tidak penting lagi. Dan yang keempat, kawalan terhadap kelas agak merosot. Dan yang kelima, tindakan guru yang ingin menukarkan cara mengajar mereka kepada pendekatan konstruktivisme memerlukan sokongan profesionalisme dan juga pengukuhan keyakinan daripada pihak sekolah. Namun begitu, kesulitan berkaitan dengan pelaksanaan teori ini perlulah dipandang sebagai satu cabaran yang perlu diatasi oleh seorang guru. Sekali dapat kita rumuskan bahawa teori ini adalah satu proses yang aktif dan dinamik di mana pelajar dapat membina konsep dan pengetahuan baharu berasaskan pengalaman mereka. Seterusnya, melalui pengalaman mereka, setiap individu mempunyai perwakilan pengetahuan sendiri. Kaedah pembelajaran ini seterusnya berlaku apabila ketidakseimbangan berlaku di antara kerangka dengan maklumat baru. Teori ini amat sesuai sekali untuk diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran dan pelajaran seiring sistem pendidikan masa kini yang menuntut supaya setiap individu yang berkaitan mengaplikasikan kemajuan teknologi yang sedia ada pada masa kini. Sekian, terima kasih. Maka itu sahaja daripada kumpulan kami. Akan diteruskan Q&A di Telegram. Bye. Assalamualaikum.